Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'du. Sekarang saya akan membentangkan tajuk kepimpinan dakwah dan integriti dalam pekerjaan di bawah pengajian CJ Pembimbing Ibadah Haji SPEH, di mana kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli, yang mana untuk tugasan bagi tajuk ini kami diminta untuk menjawab 3 soalan besar lah. Okay, yang pertama berhubung dengan isu kepimpinan dalam kalangan pembimbing ibadah haji dan umrah. Apakah isu yang sebenarnya berkaitan dengan kepimpinan yang berlaku di kalangan pembimbing haji dan umrah ini? Okey, jadi kalau kita lihat bahawa mutawif ataupun pembimbing ibadah haji umrah ni, mereka ni adalah bertanggungjawab dalam memimpin dan membimbing jemaah untuk ke tanah suci bagi menyempurnakan kerja-kerja haji dan umrah. Okey. Jadi oleh kerana itu di sini terdapat beberapa isu lah yang berkaitan dengan pembimbing ni. Yang pertama adalah berkaitan mereka tidak menguasai ilmu haji, ilmu fikih haji dan umrah. Di mana sedangkan ini merupakan bisnes utama mereka yang perlu tahu tentang fikih haji dan umrah. Perlu mendalami, perlu menghayati dan mahir daripada segala aspek supaya dapat membimbing dan menyelesaikan isu-isu yang berlaku di kalangan jemaah. Kerana yang sebenarnya medannya adalah di tanah suci nanti. Di tanah suci di tempat berlakunya pelbagai masalah yang perlu diketahui untuk mereka menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi jika tidak menguasai ilmu fiqh haji dan umrah, yang mana motivasinya sekadar untuk pergi ke tanah suci sahaja, maka mereka akan menjawab ataupun menyelesaikan permasalahan berlaku tersebut dengan salah. Yang kedua, kurang mahir dalam memberi bimbingan. Ini pun sama jugalah. Kadang-kadang ilmu ada, tetapi dari segi proses, dari segi amalinya kurang. Kan? Contohnya, pembimbing berjalan dengan laju sewaktu tawaf dan sa'i. Sedangkan di belakang mereka ada ramai jemaah yang mempunyai pelbagai latar belakang, yang muda, yang tua, kan, dan sebagainya. Jadi kena meraihkan dari segi kepelbagaian tersebut. Ini pun juga boleh memberi masalah lah, sebab mereka ni membimbing dan memimpin jemaah tersebut. Kemudian isu komunikasi yang tidak berkesan. Kadang-kadang masalahnya kurang pandai berkomunikasi, kurang pandai bercakap. Ilmu ada tetapi kurang pandai bercakap. Dan kerana bercakap tu pula kena melihat kepada pelbagai latar belakang dan pelbagai tahap, kan, menggunakan bahasa yang mudah bagi semua orang, khususnya bagi orang kampung yang kurang faham bahasa-bahasa teknikal. Okey. Jadi di sini hendaklah dia menggunakan komunikasi yang paling baik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kemudian seterusnya masalah disiplin. Ini ketara kadang-kadang berlaku, khususnya yang melibatkan masa, melibatkan waktu. Ada di kalangan mutawif ni yang jenis selalu lewat hadir program, selalu lewat pergi ceramah, kan, lewat kemudian memasang alat pula dengan tikiakial dan membuang masa yang begitu lama sekali. Jadi ini merupakan satu keadaan yang memburukkanlah nama mutawif ataupun pembimbing ibadah haji. Dan seterusnya ada yang terlibat dengan konflik, kan. Contohnya ada yang suka bergosip, suka kata mengata di belakang, dan ini akan menyebabkan berlakunya keadaan yang negatif, suasana mungkin bermasa muka antara sesama mutawif pun juga berlaku, dan juga dengan pihak-pihak pengurusan, kan. Jadi menyebabkan suasana bertugas ni tidak ceria lah. Kemudian seterusnya ada yang mementingkan diri sendiri, kan. Sepatutnya pembagian ke tanah suci ini adalah untuk bertugas, bekerja, membimbing, membantu jemaah ke tanah suci. Tapi ada yang sibuk, contohnya urusan peribadi, membeli belah. Dan ada juga yang melakukan ibadah sama seperti cara ibadah yang dilakukan oleh jemaah, sedangkan mereka ni terikat dengan waktu pejabat, kan. Ada yang tunggu lepas sembahyang subuh sehingga naik waktu duha untuk sembahyang duha di Masjid Haram, sedangkan ketika itu waktu pejabat sudah mula. Ini contoh yang pernah berlaku. Kemudian tidak boleh bekerja dengan satu pasukan, pun ada juga macam ni, kan. Biasanya kalau jadi macam ni memang tak sesuai untuk bekerja dalam satu organisasi ataupun dalam bentuk operasi, kerana kerja membimbing ibadah haji adalah kerja berbentuk operasi, yang berbentuk bekerja dalam bentuk berkumpulan. Maka kalau jenis tidak dapat bekerja
secara berkumpulan ni memang tidak sesuai lah untuk jadi seorang pembimbing ibadah haji ataupun ibadah umrah. Okey, jadi di sini saranan kepada pembimbing ibadah haji umrah ni dalam isu kepimpinan ni hendaklah menyedari bahawa mereka ni adalah pemimpin kepada jemaah di bawah jagaannya. Jika tidak dilaksanakan sebaiknya, bimbingan tersebut dikhotari, pemimpin tersebut akan dikhotari berdosa kerana tidak menjalankan amanah tersebut. Dan menyedari bahawa kerja membimbing ibadah haji umrah, membimbing haji umrah ni merupakan kerja yang mulia, kerja ibadat, tolong menolong ke arah kebaikan, dan ini juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan pemimpin ibadah haji umrah adalah sentiasa belajar sahaja ilmu haji umrah, kerana isu haji dan umrah ni adalah antara isu yang sentiasa terdapat ilmu-ilmu baru ataupun isu-isu baru yang perlu kepada sentiasa bermuzakarah dan sentiasa merujuk kepada mereka yang lebih pakar supaya isu-isu tersebut dapat ditangani dengan mudah. Okey, itu adalah isu yang pertama yang berkaitan dengan isu kepimpinan. Yang kedua ialah isu elemen dakwah yang dilakukan oleh pembimbing ibadah haji, dan diminta kepada kami untuk mencadangkan beberapa aktiviti dakwah lah secara langsung atau tidak langsung semasa di tanah suci. Okey, jadi kalau kita lihat di sini bahawa mutawif ataupun pembimbing ibadah haji ni adalah dikira sebagai pendakwah, di mana mereka datang membawa jemaah ke tanah suci ini adalah untuk membimbing jemaah untuk melaksanakan satu kerja-kerja haji, rukun Islam, dan juga kewajipan melaksanakan umrah merupakan satu kerja yang sangat mulia, dan di sini merupakan ruang lah untuk dia untuk berdakwah kepada para jemaah. Kerana kita tahu bahawa biasanya umum mengatakan bahawa orang yang balik mengerjakan haji umrah ni insya-Allah menjadi ke arah lebih baik. Jadi di situlah peranan pembimbing supaya mereka ini yang di bawah bimbingannya supaya balik dalam keadaan yang diharapkan sebegitulah. Okey. Kerana kadang-kadang ada jugalah kita lihat ada jemaah yang balik, tetapi contohnya yang paling ketara yang menyedihkan, contohnya berlaku pada wanita lah, yang balik mengerjakan haji ataupun umrah tapi masih tidak memakai tudung. Okey, jadi ini antara satu insiden ataupun satu keadaan yang menyedihkan kita lah. Okey, jadi di sini kita lihat memang itulah peranan dan peluang, kerana apabila dia berada bersama jemaah ni, dia mempunyai banyak ruang dan banyak cara kan untuk beri nasihat, untuk beri tazkirah, dan juga menunjukkan akhlak yang baik kepada para jemaahnya itu. Jadi di sini kita ada beberapa cadangan lah untuk dilaksanakan program lah. Kita melihat kepada sasarannya dan objektifnya. Contohnya tazkirah kuliah ni sesuai untuk warga emas dan belia bagi menyembuhkan cinta iman dan takwa, dan halakah anak muda. Ini sesuai untuk jemaah-jemaah remaja bagi melahirkan remaja soleh dan musleh, ziarah haramain, ziarah tempat-tempat bersejarah kan di Mekah Madinah, sesuai untuk semua orang bagi menyuntik dan menyuburkan kecintaan kepada Allah dan Rasul, sahabat agama Islam. Dan seterusnya ada program sabil. Sabil ni adalah seperti mengagihkan makanan, minuman kan kepada jemaah yang berada di tanah suci bagi menyuntikkan cinta melakukan kebaikan dan kebajikan serta kasih sesama insan. Kemudian halaqah Al-Quran bermodul, ni semua sesuai untuk semua orang bagi menyuntik semangat cintakan Al-Quran. Dan seterusnya program muhasabah, sesuai untuk semua jemaah bagi menyuburkan rasa bersyukur kepada Allah dan menghargai sebuah kehidupan. Dan seterusnya program mendaki Jabal Nur, Jabal Sur, sesuai untuk belia dan remaja lah, bagi menghayati arti susah, suka dan pengorbanan dalam mencapai kejayaan beroleh syurga. Jadi ini adalah antara cadangan kami lah bagi kumpulan 5 bagi program-program dakwah semasa berada di tanah suci. Okey, dan seterusnya apakah cabaran-cabaran dalam mengekalkan integriti sebagai pembimbing ibadah haji, dan cadangkan kaedah modul penyelesaian untuk mendapat cabaran tersebutlah bagi mengekalkan integriti dalam tugasan tanggungjawab. Okey, jadi di sini kita lihat cabaran mengekalkan integriti sebagai pemimpinnya, antaranya adalah kelemahan menguasai ilmu. Okey, jadi kelemahan ni sebenarnya kadang-kadang berpunca daripada motivasi mereka lebih kepada nak ke tanah suci sebagai percuma dan juga untuk mendapatkan allowance. Tetapi sebenarnya tanggungjawab mereka tu lebih besar sebenarnya. Okey, jadi sepatutnya mereka tu kena belajar, rajin bermuzakarah, rajin menghadiri ilmu, program-program yang khususnya yang diatur oleh pihak syarikat supaya mereka mendalami
title sebagai ustaz, ustazah sebenarnya bukan satu lesen bahawa dia mengetahui segala-galanya, tapi dia kena belajar daripada mereka yang lebih mahir. Okey. Seterusnya, tidak memahami bidang tugas dengan jelas. Okey, kadang-kadang dia melakukan perkara yang tidak ada kaitan dengan tugasnya. Kan? Kadang-kadang dia sibuk dengan urusan peribadi. Kan? Dan menyebabkan dia hilang arah apakah tugasan yang patut dia lakukan. Okey, jadi sepatutnya sebagai pembimbing, dia kena membimbing jemaah dia dari segi ibadahnya dan juga beri nasihatnya supaya ibadah jemaah tersebut terbimbing dengan baik dan seterusnya mereka mendapat apa yang mereka dapat dengan mereka melaburkan duit yang besar untuk pergi ke tanah suci tersebut. Kemudian ada juga yang sifat malas dalam diri. Okey, kerana motivasinya nak pergi ke tanah suci percuma dapat allowance. Tapi tugasnya tidak mahu dilaksanakan. Kadang-kadang bangun lewat, kan, pergi ke pejabat lewat, masuk ke pergi menguruskan program juga dengan lewat. Semuanya terpaksa dibantu oleh pihak lain pula untuk menguruskan jemaah tersebut, untuk menguruskan petugas tersebut. Dan ada juga yang sifat tidak amanah, kan. Jadi sifat amanah ni banyak berlaku dah. Sama ada yang melibatkan kewangan, duit, menggelapkan duit, ada juga dia ambil duit, dia labur dulu, kan. Dan juga ada dari segi amanah ilmu pun ada juga. Sepatutnya pihak syarikat telah bersetuju supaya pembimbing menggunakan pakaian pandangan muzakarah haji untuk menguruskan hukum akam jemaah, tetapi dia memilih pandangan yang lain lah, yang menyebabkan kadang-kadang boleh menimbulkan masalah jugalah kepada syarikat. Okey, jadi di sini antara kaedah penyelesaian dan untuk mendepani cabaran dalam mengekalkan integriti dan tugasannya, kita mencadangkan beberapa perkara lah, lebih kurang 5 perkara. Yang pertama, pihak berkaitan hendaklah mengadakan seminar ataupun bengkel yang menjelaskan berkaitan integriti ataupun amanah dalam tugasan. Sebenarnya menyediakan senarai bidang tugas dan memberi penjelasan bidang tugas kepada setiap pembimbing yang terpilih sebagai pembimbing. Memastikan setiap pembimbing menghantar laporan hasil dan tugasan yang dilaksanakan dan mengambil tindakan penguasaan atau tata tertib sekiranya berlaku pecah amanah atau apa-apa yang berlaku yang menjejaskan imej organisasi. Dan seterusnya, program-program ilmu perlu dipertingkatkan bagi meningkatkan kesedaran di kalangan para pembimbing. Jadi kami rasa itulah saja yang mampu kami bentangkan kami daripada kumpulan 5 bagi kursus ini. Semoga mendapat penilaian terbaik lah daripada pensyarah kursus ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.